Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tajuk kita pada hari ini adalah Zakatul Ma'adin wal Rikaz. Zakatul Ma'adin wal Rikaz. Dan di bawah ni saya tulis Zakatul Amwal. Agak-agaknya kenapa ada Zakatul Amwal kat bawah merah ni? Sebab apa? Sebab Zakatul Ma'adin wal Rikaz ni dia termasuk di dalam Zakatul Amwal. Termasuk dalam Zakatul Amwal. Okay. Baik. Zakatul ma'adin wal rikas. Apa maksud zakatul ma'adin wal rikas? Mastukhrija min batnil ardi minaz zahabi wal fiddati. Maksudnya apa yang dikeluarkan ustukhrija. Aku belajar kan istaf'ala. Tapi yang ini dia bina majhul. Ustukhrija, apa yang dikeluarkan min batnil ardi, dari perut bumi, sama ada dalam bentuk emas ataupun perak, emas ataupun perak. Okey, itu pengenalanlah tentang zakatul ma'adin wal rikaz. Zakatul ma'adin wal rikaz. Al-ma'adin. Ma hiya al-ma'adin? Apakah al-ma'adin? Al-ma'adinu jam'u ma'danin. Maksudnya al-ma'adin ni adalah jamak kepada ma'dan. Wahwa ismun lil makan alladhi khalaqallahu ta'ala bihil jawahira minaz zahabi wal fiddati wal hadidi wal nuhas. Al-ma'adin itu adalah jamak kepada ma'dan. Apa dia ma'dan? Iaitu isim atau nama untuk tempat yang di mana Allah Ta'ala menjadikan dengannya al-jawahir, permata. Seperti contohnya emas, perak, besi dan juga tembaga. Wa idza istakhraja muslimun ma'danan min ardi mawatin la malika laha aw min ardin yamlikuha fayajibu alaihi zakatu fihi. Apabila telah mengeluarkan seorang muslim akan galian, galian sebenarnya, daripada bumi yang mati yang tiada pemilik untuknya ataupun dari bumi yang dia memilikinya, maka wajib ke atasnya zakat pada galian tersebut. Okey. Maksudnya apa? Ma'adin ni adalah galian lah, benda yang dikeluarkan bila seorang Muslim dia mengeluarkan galian daripada hasil galian daripada bumi. Sama ada bumi itu ada dua. Ardi mawatin, daripada min ardil mawat, bumi yang mati. Maksud bumi mati ini adalah yang tidak ada pemilik. Bumi mati yang tidak ada pemilik ataupun bumi yang ada pemilik, dialah pemiliknya. Mana sama ada dia jumpa emas tu di dalam hutan mana entah, yang tak ada pemilik, ataupun dia jumpa daripada tanah dia sendiri, maka dia wajib keluarkan zakat daripada emas dan perak yang dia jumpa tersebut. Okey, berjelas ya. Sebab tu mungkin yang kita jumpa, kita dengar berita kan, orang melombong emas dekat sungai mana-mana kat Kelantan sana ke dekat Pahang, bahkan ada yang mati tertimbus, sebab kononnya dia dah berbulan-bulan, bertahun dah dia mencari emas kat situ dan dah nak hampir dapat dah emas tu, tapi dia tak dapat jumpa emas, maut dan jumpa dia dulu, maka dia tertimbus oleh timbunan tanah lah yang digali tu, sampai ajar dekat situ. Baik. Itu al-ma'adin. Ar-rikaz dafinul jahiliyah. Ar-rikaz itu adalah dafinul jahiliyah. Ay al-malul madfun bil jahiliyati qabla al-islam. Dafin ni mana dafin? Dafana. Dafana mana tanam. Dafinul jahiliyah mana benda yang ditanam pada zaman jahiliyah. Pada zaman sebelum datangnya Islam. Iaitu harta yang ditanam pada zaman jahiliah sebelum Islam, sebelum datangnya Islam. Okey, jadi kalau barang tu
yang di mana ma'adin dengan rikas ni dua-dua adalah benda yang dikeluarkan daripada perut bumi. Ingat zakatul ma'adin wal rikas, iaitu mastukhrija min batnil ardi min adh-dhahabi wal fiddah. Apa yang dikeluarkan dari perut bumi. Benda yang keluar dari perut bumi ni dia sama ada al-ma'adin ataupun al-rikas. Kalau al-ma'adin iaitu benda-benda yang bernilai lah, permata yang bernilai, emas, perak, besi, tembaga dan sebagainya, apa ni, platinum ke apa ke, sebutlah apa nama meskipun dia benda yang bernilai. Okey. Dan kalau rikas pula, dia bukan berbentuk emas perak begitu, tapi adalah al-malul madfun, harta yang ditanam, dan masih lagi bernilai, yang masih lagi bernilai. Mungkin orang panggil harta karun kan, harta karun. Dan dia tu ditanam sebelum datang Islam. Kita tahulah berdasarkan itu kena tengok pada sejarah lah. Mungkin benda tu dalam bentuk pewter ke, benda-benda yang apa ni, orang kata benda yang antik lah, yang ribuan tahun yang silam. Okey, bila ada orang jumpa dan memang disahkan ini bukan zaman sekarang, zaman dulu, zaman sebelum datangnya Islam, maka dia dipanggil sebagai ar-rikas, iaitu barang yang ditanam pada zaman jahiliyah. Okey. Baik. Okey, seterusnya, apakah dalil? Dalilnya kamu lihatlah sendiri daripada Alkitab was-Sunnah wal ijma'. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Suratul Baqarah ayat 267. Wahai orang yang beriman, keluarkanlah, nafkahkanlah sebahagian daripada benda baik yang telah kamu usahakan dan apa yang telah kami keluarkan untuk kamu daripada perut bumi. Iaitu apa yang Allah keluarkan untuk kita daripada bumi ni. Ai minal hububi was-thimari wal ma'adin war rikas, iaitu daripada biji-bijian, buah-buahan, galian, dan juga harta rikas tadi. Okey. Maknanya ada, ini diambil daripada Al-Quran. Wa minas sunnati an Bilal bin al-Haris radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha fil ma'adin al-qabliyyati sadaqatah. Rawahu al-Hakim. Bilal bin Haris meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil daripada harta ma'adin qabliyah yang pada zaman sebelum Islam lagi, sedekah. Sedekah tu maksudnya apa? Yang macam saya sebut sebelum ni, sedekah itu bukanlah bermaksud sedekah, tetapi ia berbentuk zakat. Zakat maksud sini adalah zakat. Baik. Al-ijma' sebelum ada surah lagi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa fir rikazi al-khumus. Jadi Nabi kata apa? Dan pada harta rikas tu kena bayar zakat khumus. Khumus ni adalah 1/5. 1/5. Jadi hadis yang ini berkait dengan ma'adin, hadis yang kedua ni adalah berkait dengan ar-rikas, harta rikas. Al-ijma' ajma'al ulama'u ala masyru'iyyati zakati fil ma'adini war rikas. Para ulama telah bersepakat tentang pensyariatan zakat terhadap al-ma'adin war rikas. Baik. Syurutu wujubi zakatil ma'adin war rikas. Apakah syarat-syarat yang boleh mewajibkan zakat ma'adin dan rikas? Baik, ada 3 syarat. Awalan al-dhahabu wal fiddah. La zakata fil mustakhraji min al-ma'adin al-ukhra kal hadidi wal rasasi wal fayruz wa ghairiha. La zakata fil rikazi min ghairi al-dhahabi wal fiddah. Hendaklah barang yang dikeluarkan daripada yang termasuk dari zakat ma'adin dan rikas ini, yang dikeluarkan daripada muka bumi ini adalah
eh, emas dan perak saja. Maka tidak wajib zakat pada barang yang dikeluarkan daripada perut bumi ini selain daripada emas dan juga perak. Seperti besi, dan juga belerang ke, ada juga virus, orang kata batu-batu, batu jade ke, batu delima kan. Batu-batu yang bernilai lah, dia bernilai tapi tidak diwajibkan keluar zakat. Zamrud, zamrud. Okey. Ada lagi istilah-istilah yang Ustaz tak betul kan? Okey. Tak seterusnya an-nisab. An-nisab. Nisab ni kadar dia. Untuk emas 85 gram, untuk perak 672 gram. Maknanya kalau dia melombong emas ke ataupun jumpa jumpa apa ni jumpa barang-barang yang menilai yang dikeluarkan daripada perut bumi, maka timbang. Kalau melebihi 85 gram kena keluar zakat untuk emas. Kalau untuk perak 672 gram. 672 gram. Baik. Pertama tadi az-zahabu wal fiddah, thaniyan an-nisab, thalithan adamul haul. Tidak ada haul. Iaitu al-ma'adin tajibu fawra istikhrajiha. Tajibu al-ma'adin, yang galian emas dan perak tadi itu, wajib dikeluarkan zakat serta-merta bila dikeluarkan. Maknanya bila keluarkan saja, tak perlu tunggu setahun. Tak perlu tunggu setahun. Kalau kita belajar sebelum ni, bab haul tu adalah setahun. Dan setahun tu adalah setahun kalender Islam ataupun kalender Hijriah. Tapi kalau ma'adin dan juga rikas, kalau dia gali, dapat saja, maka terus kena keluarkan zakat. Tak payah nak tunggu setahun. Okay? Al-rikaz la yushtaratu haulanil haul, tajibu zakatu fihi ba'da wujudi. Sama juga. Tak disyaratkan untuk rikaz itu haul, tapi bila dapat saja, ditemui saja harta karun itu, maka wajib zakat padanya. Berapakah kadar zakat untuk ma'adin? Berapakah kadar zakat untuknya? Rubu'ul usyur aw ithnani wa nisfu fil mi'ah. Ini panjang ni kan, nak tulis bahasa Arab macam itulah, tapi ringkasnya adalah 2.5%. 2.5%. Okey. 2.5% setengah, itu 2.5 saja. Okey. Ataupun kalau nak detail kan, kamu pandai matematik kan, rubu' al-usyur, 1/4 daripada 1/10. Berapa tu? Maka jadi 1/40. Okey. Ataupun 2.5%. Samalah dua-dua tu. Betul tak? Cuba tengok. Pandai matematik kan? Rubu' usyur tu adalah 1/40 ataupun 2.5%. 2.5% lah. Miqdaru zakatir rikaz al-khumusu atau 20 fil mi'ah. Khumus 1/5 ataupun 20%. Jadi kita combine dengan matematik kan. Al-khumus khamsun, kalau khamsun 5, tapi al-khumus 1/5. Kalau rubu'un 1/4, al-usyur 1/10, as-sudus 1/6, as-sumun 1/8. Jadi itu kalimat-kalimat yang kamu kena fahamlah. Jadi bila sebut rubu' al-usyur 1/4 daripada 1/10, maka bermakna 1/40. Okey. Kalau al-khumus maksudnya 1/5. Baik. Itu sahaja seperti apa yang ada dalam buku teks lah yang berkait dengan zakatul ma'adin war rikaz.